Jadi saya buka kepada hadirin sekalian untuk sekiranya ada pandangan yang ingin dikongsikan ataupun sebarang persoalan yang ingin dikeutarakan pada penceramah kita pada hari ini, jika ada. Okey, soalan yang baik. Soalan tentang dia nak tengok apa step yang keduanya, step yang ketiganya apa. Yang ni dia kata okey, selain daripada Al-Quran untuk size up our heart, apa lagi yang kita boleh buat? Okey, apa pandangan? Beramal pada Al-Quran. Apa rujukan kita belum kata, oh, apa yang nak dibuat lepas ni? Apa yang kita terus ingat apa benda untuk kita nak, apa yang kita nak lihat sebagai rujukan manual kita? Al-Quran sunnah. Rasulullah kan? Kita tengok kan, dalam proses Rasulullah untuk size up hati, size add on kualiti kehidupan, berlaku satu proses dalam Al-Quran sebut sibghah kan? Kita kata sibghah kan? Wa man ahsanu minallahi sibghah. Sibghatullah wa man ahsanu minallahi sibghah. Celupan Allah, proses menjadikan manusia ni manusia yang hebat. Proses ni, proses dalam terjemahan Melayu disebut celupan. Tapi celupan ni tak kena sangat. Proses dalam menjadikan manusia ni manusia yang hebat, dia melalui satu sistem pentarbiahan. Rasulullah ditarbiah daripada satu episod ke satu episod. Kalau kita baca nanti insya-Allah satu ketika nanti kita bincang dalam 2 hari sirah Rasulullah, daripada bermula daripada Rasulullah lahir dan sebelum itu bagaimana bermulanya Islam di tanah Arab, bagaimana kenapa dipilih tanah Arab sehinggalah kepada khalifah ini diberikan kepada Abu Bakar. Kita lihat kehidupan Rasulullah berepisod. Daripada episod Mekah, penindasan, kemudian kesabaran, menanam hati yang kuat, kemudian dengan hati yang telah seolah-olah hati itu telah mantap, bertaut kepada pertolongan Allah semata-mata, kemudian berjalan di atas muka bumi sebagai orang yang menunjuk jalan. Bila telah di-equip diri Rasulullah dengan hati yang kuat, maka selepas itu hati yang kuat ini telah govern diri Rasulullah, diri sahabat-sahabat berjalan di atas muka bumi seolah-olah ada lampu picit, ada torchlight. Manusia semua akhirnya akan tunduk akur sebagaimana Hendon. Hendon kan Hendon? Hendon ni siapa? Isteri kepada Abu Sufyan Dia kata apa? Hendon kata apa sebelum? Hendon ni kan, siapa Hendon ni? Kan yang makan hati Hamzah. Benci terhadap ni. Makan hati Hamzah bukan makan, dia mencari, dia upah orang untuk bunuh Hamzah. Dia cari main Hamzah, jumpa main Hamzah, terus dia ambil hati Hamzah makan. Benci tak benci dia, nak tunjukkan bencinya dia kepada Islam ni, benci kepada Hamzah yang nak bawa Islam ni. Akhirnya dia masuk Islam. Dia gambarkan dia masuk Islam. Orang kata, Hendon kau masuk Islam? Aku tak masuk Islam. Islam datang kepada aku, kata. Kerana apa? Akhirnya dia terpaksa akur tentang Islam ni kan? Dia bukan pergi kepada Islam, dia kata, tapi Islam dah terlalu overwhelming dah, dia kata, terlalu, aku tak mampu lagi dah Islam masuk kepada aku. Faham tak maksud dia kan? Jadi kerana hebatnya Rasulullah daripada yang ditindas 3 tahun dipulaukan, menyediakan hati yang mantap, disediakan generasi sahabat sebagai generasi yang mendukung, yang bertaut kepada Allah, berjalan berepisod. Berlaku proses pentarbihan yang kita kena faham. Kita hari ini datangnya Al-Quran seperti mana yang diungkapkan dalam surah Al-An'am tadi ayat 122, di mana untuk menerangi jalan, Jadi kita kena ada mission untuk menerangi jalan. Masyarakat kita ada sedikit kekelamannya, ada gelap dia sedikit kan? Ada kes-kes bunuh anak, kes bunuh hari-hari. Kita kata statistik, kita ingat kita bincang 2 pembunuhan sehari di Malaysia kan? 2 pembunuhan, average 800 setahun kes bunuh Malaysia. Jadi kita kaji di Autumn Gathering, 2 pembunuhan sehari. Ingat tak kita kata kes rogol, 8 rogol sehari kan? Imagine that. Awak tak ingat kan? Kita bincang statistik kan? Jadi ada masalah kan? Kena ada orang tunjuk jalan, kena ada orang menyelesaikan masalah ni.
Rasulullah juga berhadapan masalah yang sama, orang bunuh anak, orang tanam anak, masyarakat yang kaya menindas miskin, macam-macam. Rasulullah datang menyelesaikan masalah ini dengan Al-Quran. Jadi untuk menjawab soalan itu secara terperincinya, kita perlu bersedia untuk menunjuk jalan, proses menunjuk jalan kepada masyarakat. Diri kita dahulu settle, kemudian keluarga kita, masyarakat kita perlu ada usaha. Macam mana kita buat malam ni? Kita ada usaha, ajak orang ramai bincang pasal ini, pasal perlunya add on, size up. Kita buat di kampung kita, kemudian kita bekerjasama, berpandukan kepada Al-Quran. Episod demi episod kita makin matang, insya-Allah. Dia berepisod. Kita kena work together, kena sifatnya work together. Allahuakbar. Mungkin ada apa orang sini-sini, Haji Arif tambah-tambah, Haji Arif jauh lebih berpengalaman. Jadi saya buka jika ada seorang persoalan yang diketengahkan. Jika tiada ada, jadi saya ingin conclude lah antara pokok pembentangan yang pada hari ini kan. Jadi apa yang kita kena add on, apa yang kita kena size up? Size up hati kan. Tapi apa yang kita kena add on kan? So basically antaranya adalah Quran dan zikir kan, yang mengingati Allah kan. So kita dalam siri-siri Kemara Ilmu yang akan datang, kita akan berbicara lebih lagi. Betul, hari ini kita sempat berbicara tentang hati saja, tapi kemudian hari kita akan, jika diizinkan Allah, kita akan berbicara tentang topik-topik lain yang menyentuh pelbagai lagi aspek kehidupan kita.